Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan semestinya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia daripada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, malam ini dapat kita berkumpul mendirikan solat maghrib berjemaah. Seterusnya duduk dalam majlis yang disebut oleh baginda Nabi sebagai taman syurga. Kata baginda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Bila mana kamu melewati taman syurga, maka duduk singgah. Sahabat tanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa benda taman syurga itu? Jawab Nabi, halaqah peringatan, halaqah majlis ilmu peringatan. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, saya malam ni merupakan malam yang pertama di masjid ni. Tadi saya dipahamkan begitulah, Isnin minggu pertama. Tapi lepas ni tuan-tuan bincang balik dalam channel, aku tak mahu saya nak beritahu. Tak ada masalah. Siapa kira malam ni lagu orang kata apa, saya nak tanya, masjid ni adakah tarikh yang sama dengan surau Simpang Tiga dulu tu? Sama? Sama. Tuan-tuan tak ingat saya dah ke? Oh, tanya. Dulu masa saya zaman habis sekolah, lepas tu duk tunggu sama belajar. Masa bulan puasa saya kerap pergi di situ tarawih. Saya ganti Ustaz Nazri. Masa saya belajar lagi 10 tahun lepas lebih kan. Lepas tu tuan-tuan pun dah main. Masa tu masjid tak ada lagi. Kerap saya pergi dengan tuan-tuan masa tu geng masjid Surau Simpang Tiga. Lepas tu inilah saya pulang semula ke pangkuan tuan-tuan ni. Dan ini kali pertama saya berkuliah di masjid Simpang Tiga ni. Lah saya main kawan kahwin di masjid ni. Tuan-tuan, saya pilih untuk di surau ni, saya usulkan, bukan saya pilih lah, saya cadang untuk di surau ni. Saya duk fikir-fikir dengan meneliti faktor masjid Simpang Tiga ini, kedudukan dia dan sebagainya. Saya sembang-sembang dengan para AJK. Maka saya duk tengok antara kitab yang saya nak usulkan. Saya minta kat Abai jadual yang ustaz-ustaz duk ceramah dah, duk kuliah dah di surau ni. Saya cuba compare dengan apa yang saya nak bawa. Saya cuba nak usulkan dekat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan setujulah, tak apa. Selagi saya terus start kitab ni, kita contoh dekat 3-4 hadis tu, tuan-tuan nilai tengok macam mana. Sama ada tuan-tuan rasa, insya-Allah Ustaz, kitab ni boleh masuk dengan cara kami nak belajar. Ataupun tuan-tuan rasa macam, Ustaz tak boleh ikut, cari kitab lain lah. Ataupun Ustaz tak payah main dah lah, ikutlah, tak kisah. Sekejap lagi kita penderah dulu. Saya ingat saya tak mau lama-lama dah, kita terus start terus lagi. Tengok macam mana kaedah kita ni. Pasal kalau saya nak terang lagi dia jadi tak sampai, dia kena baca terus baru tuan-tuan nampak. Saya nak usulkan dekat tuan-tuan agar kita dalam pengajian kita ni yang giliak saya ni, kita pakai ni Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud iaitu kitab-kitab hadis Sunan karangan Imam Abu Daud. Imam Abu Daud salah seorang daripada imam hadis yang 6 lah. Imam Abu Daud satu orang imam yang besar, yang mana dia lahir pada tahun 202 Hijrah, meninggal 274 ke 270 something. Yang mana kitab ini dia berkaitan dengan fiqh yang kita harian kita, fiqh harian kita, dan di dalamnya ada cerita. Walaupun dia tak cerita, tapi bila ada sanad, ada nama perawi, selalunya kalau saya akan cerita laki ni siapa, dia ni apa cerita dia, apa jadi dekat dia, kemudian hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Abu Daud. Tuan-tuan, apa kelebihan kitab ini? Dalam hadis ada banyak jenis kitab. Ada kitab nama dia kitab Jawami'. Kitab Jawami' ni dia susun semua jenis hadis. Apa jual lapangan hadis dia susun. Ada kitab nama dia Musnad, dia susun ikut sanad. Ada kitab nama dia Sunan. Sunan ni dia susun ikut bab fiqh. Dia susun ikut bab fiqh saja. Jadi antara imam-imam yang buat kitab Sunan ni, Imam Abu Daud, Imam Sunan Tirmizi, yang buat kitab Sunan ni, kitab yang susun ikut dia susun balik semua hadis-hadis Nabi ni ikut tajuk fiqh.
Sehari kita akan tengok pada malam ni bagaimana Imam Abu Daud memulakan bab dia, memulakan kitab dia, dia karang lagu mana, dia susun apa. Imam Abu Daud cerita, dia hafal dan dia jaga hampir 500,000 hadis. Hampir 500,000 hadis. Kemudian dalam 500,000 hadis tu dia pilih betul-betul dan dia masukkan dalam kitab ini 4,800. Kita dah habis ya. 4,800 hadis dalam kitab ni. Dan dalam 4,800 tu dia kata ada 4 hadis yang paling utama, yang bagi dia kata orang Islam kena praktik 4 hadis ni. 4 hadis ni. Yang ni kita akan cerita sepanjang kita duduk mengaji ni, nanti kita akan cerita apa 4 hadis tu. Nah, antaranya innamal a'malu binniyat, yang hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua apa namanya, tidak sempurna iman tu la yu'minu apa? Tidak Allahumma shalli ala Muhammad. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis yang kedua. Yang ketiga hadis tentang apa namanya, orang yang beriman tu dia takkan menghabiskan masa dia untuk buat benda-benda yang sia-sia. Yang keempat hadis tentang halalul bayyin wal haramul bayyin. Hadis yang halal tu jelas, haram tu jelas. Tak apa, kita akan cerita nanti sambil-sambil. 4 hadis tu utama. Jadi dia susun ini, dan bila Imam Abu Daud ni tuan-tuan, dia anak murid kepada Imam Ahmad. Dia anak murid Imam Ahmad. Lepas dia siap karang susun kitab ni, dia pergi jumpa Imam Ahmad, suruh Imam Ahmad tengok Ustaz. Dan Imam Ahmad setuju, maksudnya merestui apa yang dia buat ni. Kemudian dia ni tok guru siapa? Dia tok guru kepada Imam Tirmizi. Dia tok guru juga kepada Imam Nasai. Imam Nasai. Imam Abu Daud ni pokoknya cerita orang yang hebat, sampai ulama beri pujian kepada dia. Allah buat Abu Daud kat dunia ni untuk hadis, dan Allah buat Abu Daud kat akhirat untuk syurga. Dan ulama kata Imam Abu Daud ni seperti mana Allah lembutkan besi untuk Nabi Daud, begitulah Allah lembutkan hadis untuk Abu Daud. Pandai Imam Abu Daud ni, pandai. Kita tengok saja tuan, kepandaian dia macam mana. Bukan nak kata imam lain tak pandai, cuma Imam Bukhari, kitab dia Sahih Bukhari banyak, panjang, besar, dan dia mencakupi macam-macam cerita. Jadi saya pilih untuk masjid ni, saya nak bawa sunan kitab fiqh, bukan kitab fiqh, kitab hadis tentang fiqh. Kita hadis tentang fiqh, bukan main nak mengajar fiqh, tidak. Itu ustaz-ustaz lain lah. Nak main kita baca balik dalil yang kita buat amalan ni, punca dia main pada mana. Yang ni, yang tu tujuannya. Dan untuk kita faham cerita saja, bukan saya main nak ajar benda berat-berat, hukum hakam haram halal sunat makruh ni. Tak, jangan rasa berat macam tu. Saya main cuba kita nak yang tuan-tuan duk buat tau. Selama yang kita duk buat ni, rupanya main daripada hadis ni. Yang tu. Pasal apa yang selama ni kita duk buat amalan kita lagu sekian-sekian, banyak hadis ni. Imam Abu Daud ada khilaf ulama, ada yang kata Imam Abu Daud ni mazhab Syafi'i, ada yang kata dia mazhab Hanbali berdasarkan qaul-qaul dia. Jadi Imam Abu Daud ada mazhab. Cuma ada pendapat kata dia ni tak ada mazhab, dia pakai dia mujtahid mutlak. Ada juga pendapat macam tu. Tapi banyak qaul dia kita tengok dia ikut mazhab Syafi'i ataupun Hanbali. Orang tak tahu. Okey, lagi apa lagi? Imam Abu Daud dia meninggal di Basrah. Dia banyak lama di Baghdad. Dia orang Sijistan. Sijistan ni kalau sekarang sempadan antara Afghanistan dengan Iran. Dia orang situ. Dan banyak imam-imam hadis sebenarnya area-area situ. Bukan orang Arab pun. Bukan orang Arab pun. Bahkan ada imam-imam hadis yang orang putih pun. Macam apa nama ni, ada seorang Sya'bi, seorang orang putih pun. Baqi bin Makhlad pun juga orang Sepanyol. Cuma kita tak sure ada dia orang putih tu pun. Tapi dia bukan orang Arab. Tapi sebab nama-nama Arab, kita dengar lagu orang Arab, padahal dia betul bukan orang Arab. Imam Ghazali bukan orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab. Kebanyakannya bukan orang Arab. Baik. Sebab nak beritahu Islam ni bukan terletak pada Arab saja. Ramai ulama Melayu pun hebat, kan? Okey, baik. Jadi Imam Abu Daud ni satu ketika datang seorang orang kata gubernur Basrah. Imam Abu Daud ni masa ni di Baghdad. Gubernur Basrah mai rumah dia nak minta, wahai imam, boleh tak kami nak minta imam pindah pergi Basrah? Pindah pergi Basrah. Pasal apa? Pasal Basrah masa ni dah jadi padang jarak, padang terkukuh. Habis terbakar, apa pun tak tinggal dah.
Pasal apa ni? Pasal setahun sebelumnya berlaku disebut sebagai Thawratuz Zinji ataupun Thawratuz Zanj ataupun disebut sebagai Thawrah Al-Basrah, iaitu pemberontakan di Basrah. Iaitu cerita dia apa ni? Cerita dia zaman Imam Abu Daud, zaman Abbasiyah. Jadi Abbasiyah kan kaya pada masa tu. Jadi mereka banyak ambil orang-orang luar main kerja dalam Abbasiyah punya empayar ni. Baghdad, Kufah, Basrah, apa semua ni. Jadi Az-Zanji ni kelompok Ali bin Muhammad. Dia kelompok-kelompok orang Afrika yang main kerja di Baghdad, kerja di Kufah, kerja di Basrah. Dan daripada juga, tuan-tuan tak mahu sebut lah kalau kena, tak maaf, tapi cerita betul ni. Ada sebahagian dalam kalangan mereka ni nak ambil dapatkan pelindungan. Negara mereka tak ada makan, negara mereka bergaduh dan sebagainya. Jadi orang Islam Baghdad baik, orang Islam Basrah baik, mai masuk tempat kami kerja. Dia masuk kerja, dia pelan ramai, dia pijak kepala. Dia pun makin ramai, dia bentuk kelompok, akhirnya dia buat pemberontakan. Dia pun tuan-tuan, Thawrah Al-Basrah, tuan-tuan cari baca. Kemusnahan yang mereka buat, 300,000 nyawa mati. Mereka bunuh tak kira orang tua, tak kira makcik, tak kira budak. Mereka bakar hidup-hidup, mereka musnahkan rumah, mereka pijak bayi. Mereka berontak, mereka kepung kota Basrah sampai tentera Abbasiyah nak main pada luar, nak main masuk tolong tak boleh. Lama tuan-tuan. Sampai Panglima Islam Abbasiyah pada masa itu Ahmad bin Muwaffaq ni, dia yang buat satu strategi, akhirnya dia menang lah. Akhirnya kerajaan Abbasiyah berjaya masuk dan mereka berjaya tangkap lah dan bunuh lah pemberontak-pemberontak luar ni. Cerita dia pemberontak luar ni bukan main serang Basrah. Mereka ni main duduk di Basrah, dapat perlindungan di Basrah, kerja di Basrah, tapi kuih lama, kuih pijak kepala, kuih naik kepala kan? Akhirnya mereka buat begitu dekat orang tempatan. Maka pendek cerita, Abbasiyah akhirnya menang, pemberontak semua berjaya dihapuskan. Tapi Basrah dah habis. Rumah terbakar, perpustakaan tak ada, masjid relai habis, orang pekat mati, tak ada apa dah. Maka khalifah pada masa tu fikir, macam mana aku nak bangunkan balik Basrah yang kosong ni? Maka pada masa tu imam yang hidup, yang besar pada masa tu ialah Imam Abu Daud. Maka dia hantar gubernur Basrah ni pergi jumpa dengan Abu Daud, pujuk Imam Abu Daud, wahai imam, mai pindah di Basrah, pasal nak bangunkan balik kota Basrah. Pasal apa ajak Imam Abu Daud? Imam Abu Daud ni arkitek ke? Dah, dia tok guru. Jadi daripada zaman dulu, bila tok guru pergi tempat tu, orang akan ikut pergi tempat tu. Orang akan ikut pergi buat pondok sebelah. Macam kita lah. Tok guru buat rumah dia, maka budak-budak main mengaji buka pondok. Besar. Akhirnya jadi penempatan. Akhirnya jadi perkampungan. Dan tradisi ni tuan-tuan bukan mula baru zaman pondok, mula zaman Rasulullah lagi. Tuan-tuan pergi Mekah, yang makam Rasulullah tu ialah rumah baginda, bilik Siti Aisyah, Al-Hujurat, bilik isteri. Kemudian mimbar kawasan Raudhah tu kawasan Masjid Nabawi. Yang belakang makam tu yang dia bagi tinggi sikit tu, itu disebut sebagai kawasan Ahlus Sufah. Dulu orang-orang luar yang main jauh-jauh, yang main mengaji dengan Nabi, yang duduk lama dengan Nabi ni, akan tidur di situ lah. Bukan tidur di tempat tu, tapi kawasan itu lah. Siapa dalam kalangan mereka contohnya Abu Hurairah. Jadi Ahli Sufah ni memang dia bertinggal terus kehidupan mereka, main duduk buat pondok keliling rumah Nabi untuk nak ambil hadis, untuk nak mengaji dengan Nabi. Dia pun nilai yang banyak riwayat hadis. Jadi tradisi itulah yang tok guru duk buat selama ni tu. Tok guru ada rumah satu, tanah tok guru sendiri, kemudian orang pun main buat pondok sebelah. Benda yang sama yang mereka harapkan Imam Abu Daud pindah pergi Basrah, akhirnya akan jadi macam tu. Dan benda yang sama Malaysia buat pun. Ingat tak zaman Tun Dr. Mahathir dulu, dia fikir macam mana Sintok ni jadi tempat gym tenang, maka dia nak buat ke mana? Dia letak UUM kat situ. Maka bila naik UUM kat situ, Sintok jadi membangun. Kemudian dia berkembang, dia naik arau, dia naik matrikulasi, dia naik UiTM, dia naik macam-macam. Maka akhirnya sekarang kawasan itu dah membangun. Jadi Dr. Mahathir ni, jadi parti apa nak tekor saya? Tak tahu, saya tak ada parti. Mana dia fikir untuk memajukan sesebuah kawasan, tak payah hantar pasaraya, hantar universiti duk tang tu. Maka akhirnya tempat itu akan membangun. Jadi dia faham cara Islam fahamlah Imam Abu Daud dan sebagainya ni. Jadi Imam Abu Daud kata okeylah dia pergi. Kemudian menteri besar ni kata, itu permintaan pertama. Permintaan kedua, boleh tak masa di Basrah, saya menteri besar,
seminggu sekali tok guru main rumah saya, ajak anak saya. Makin bodoh tu yang tu tak boleh. Yang tu tak boleh. Kenapa tak boleh? Saya nak suruh ajak anak saya hadis. Dia kata anak dengan anak orang lain sama. Kalau dia nak mengaji, dia main kat aku, bukan aku pergi kat dia. Dia kata kat Menteri Besar. Dia kata kat dia tak heran. Ulama dulu dia tak heran. Siapa pun hang, menteri ke, tan sri ke, when it's come to knowledge, bila main dekat ilmu, semua sama. Imam Malik juga begitu. Bila khalifah perintah dia suruh pergi. Masa tu dia ada di Madinah. Dia kata apa? Ilmu tu orang kena main kat dia, bukan dia kena pergi kat orang. Tu ulama tu memang tegas. Jadi tuan-tuan bukan Allah 8.20 lah. Saya nak mula tu boleh. Kenapa saya rasa lagu bergaung? Tuan-tuan dengar okey dah? Okey dah? Baik. Jadi saya nak mula tu boleh tuan-tuan? Bukan saya kalut-kalut nak mula sangat ni dah. Cuma tujuan saya nak mula terus ni, ingat malam ni kita pergi 2-3 hadis dulu kot. Nak bagi tuan-tuan nampak, okey, kitab ni lagu ni rupanya. Saya nak cerita lagu ni. Ingat tuan-tuan, saya bukan nak main mengajar fiqh apa dah. Nak main yang tuan-tuan tahu dah. Yang tuan-tuan ustaz-ustaz duk ajar dah. Cuma kita main malam ni kita nak tengok yang kita duk buat ni, oh yang ni cerita asal dia. Yang tu. Boleh tuan-tuan dah? Boleh. Boleh saya nak mula ni. Boleh tuan? Boleh, baik. Maka Imam Abu Daud susun hak mula ni, kitab yang pertama dia susun kitab Taharah. Dan kebanyakan imam-imam sunan yang buat kitab sunan pun macam tu. Mereka akan mula dengan kitab Taharah. Cuma Taharah mereka tu, hadis pertama mereka tu, itu menunjukkan perbezaan mereka. Saya bagi contoh. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Ibn Hajar ni kemudian, dia bukan zaman ni. Imam Abu Daud kurun ketiga. Imam Ibn Hajar kurun ke-9. Tapi dia karang Bulughul Maram. Hadis yang samalah, hadis fiqh. Kitab pertama kitab Taharah. Hadis pertama Imam Ibn Hajar dia ambil hadis jenis-jenis, ambil hadis tentang ayat laut. Kemudian hadis jenis-jenis ayat. Okay. Imam Abu Daud pula hadis pertama dia pilih tentang bab qada hajat. Di situ tuan-tuan kita nampak, oh kenapa Imam Abu Daud pilih hadis hak mula hadis ni? Kenapa Imam Ibn Hajar pilih hadis hak mula hadis tu? Semua tu ada sebab. Pasal tu seronok. Tuan-tuan, kalau saya panjang umur dan saya doakan tuan-tuan panjang umur, kita mudah-mudahan kita dapat habis 4,800 hadis ni insya-Allah. Mungkin saya sampai saya tua lah kot. Sekali sebulan sekali kan. Tapi kalau kita boleh habis tuan-tuan, Allah. Akhir kita akan habis hadis kitab ni, kita dapat kenal Imam Abu Daud tu macam mana. Kita dapat kenal dia. Cara dia fikir, dia susun pun ada sebab. Kenapa dia susun di atas di bawah? Semua ada sebab. Imam Nawawi Riyadhus Shalihin kan, Matan Arba'in, tengok hadis pertama, hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Kenapa dia letak hadis niat tu nombor 1? Semua tu ada sebab. Semua tu imam tak susun saja-saja, semua ada sebab. Baik, kita masuklah hadis yang pertama, bab yang pertama. Baik. Kitab Taharah, hadis yang pertama dalam bab nombor 1. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak beli, tuan-tuan cari dekat Shopee beli atau pakat dengan jawatan kuasa nak dibeli. Tak perlu beli yang Arab macam ni pun tak apa. Saya ingat dekat Shopee ada kot terjemahan, ataupun nak beli yang ni pun tak apa, tak ada masalah. Kalau beli lagu ni, saya sarankan tuan-tuan sama muka surat lagi senang. Tapi numbering dia tak apa, sama. Tuan-tuan nak beli di Shopee pun ada. Di kedai-kedai buku saya ada kot. Sunan Abi Daud. Seronok sikit kita beli tanda, mengaji tanda. Tapi untuk malam ni tak apalah, permulaan. Permulaan. Babu takhalli inda qada'il hajat. Ayat hadis pertama dalam 4,800 hadis tu, dia pilih hadis nombor 1 yang duduk dalam kitab ni, iaitu hadis pada babul takhalli inda qada'il hajat, bab pada menyendiri ketika buang air. Yang tu hadis pertama. Dia kata hadis dalam bab menceritakan menyendiri seorang-seorang ketika mana buang air, qada hajat. Haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi, tok guru dia. Imam Qa'nabi ni tok guru Imam Abu Daud. Haddatsana Abdul Aziz ibnu Muhammad an Muhammad bin Amru an Abi Salamah an Mughirah bin Syu'bah. Ini apa benda ni? Ini nama dia sanad. Setiap satu nama tu tok guru dia. Imam Abu Daud tulis. Dia kata an Qa'nabi, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Jadi hadis ni yang kita nak baca lagi ni, dia ambil pada Al-Qa'nabi, tu guru dia. Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi ambil hadis ni daripada Abdul Aziz.
Abdul Aziz ambil hadis ni daripada Muhammad bin Amr. Muhammad bin Amr ambil daripada Abi Salamah. Abi Salamah ni siapa? Menantu Abu Rahman bin Auf. Abi Salamah ni. Abi Salamah ni. Abi Salamah ni ambil daripada Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi. Mughirah bin Syu'bah yang cerita. Tu sanad dia. Cerita dia ni, depa ni duk cerita turun kat kawan ni, turun kat kawan ni, turun kat kawan ni, turun kat kawan ni sampai zaman Imam Abu Daud, dia tulis masuk dalam ni. Dia tulis masuk. Itu katakan riwayat Abu Daud. Maknanya Ibu Daud tulis balik. Tapi sanad seorang ni semua dia pilih dulu. Nah, seorang atas dia ni semua dia tengok dulu. Okey, dia ni boleh tak? Markah berapa? Okey, boleh. Baru dia masuk. Kalau dia tengok markah tak lepas, dia tak masuk. Lagu tu. Dia ada penilaian dia. Baik. Tapi saya tak mau pergi tu dalam sangatlah, nanti jadi ni berat sangat pula kan. Saya tak mau pergi dalam-dalam sangat yang tu. Macam mana orang telefon saya time belum. Baik. Terus mula nah. Okey. Mughirah bin Syu'bah cerita anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi SAW kana idza zahaba al-madhhab ab'ad. Ya, kata Mughirah bin Syu'bah, Nabi ni ketika mana nak buang air, Nabi akan pergi jauh. Pendek hadis tu. Nabi ni ketika nak buang air, Nabi akan pergi jauh. Baik. Jauh macam mana apa cerita ni? Tengok hadis kedua. Hadis masuk hadis kedua. Baik. Haddatsana Musaddad bin Musarhad. Haddatsana Isa bin Yunus akhbarana. Ini kena cerita sikitlah. Bila kata haddatsana bermaksud tok guru ngajak di depan, dia bagi hadis. Okey, aku contohkan apa hadis ni. Dia bagi. Jadi bila kawan ni nak riwayat, dia kena kata haddatsana, tok guru tahdis sampai kat aku. Okey. Bila kata akhbarana, riwayat tu dah ada dah. Anak murid duk baca, tok guru angguk. Kan dia baca tu. Betul. Tok guru setuju tu, maknanya tok guru tu khabar kat dia, aku ijazahkan hang dah. Baca tu bukan saja-saja guna tu. Sat guna haddatsana, sat guna akhbarana tu, ada sebab. Bila kata haddatsana, tok guru ajak tengah ramai-ramai ni bagi. Okey, hadis ni aku bagi apa. Tapi kalau kata haddatsani bermaksud tak ada majlis, dua orang saja, tok guru tu bagi hadis tu. Lagu tu. Baik. Hadis yang kedua cerita an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah anna Nabi SAW kana iza arada al-baraz intalaqa hatta la yarahu ahadun. Baik, dua hadis ni duduk dalam bab pertama. Bab yang Nabi menyendiri ketika buang air. Hadis yang pertama siapa riwayat? Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi. Dia kata Nabi ketika nak buang air, Nabi pergi jauh. Habis dekat tu ya. Baik. Hadis yang kedua Imam Abu Daud bawa hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi juga. Jabir kata Nabi ketika mana duduk di kawasan padang pasir, baras, Nabi nak buang air, Nabi akan, walaupun padang pasir tak ada tempat-tempat pokok-pokok, tapi Nabi akan pastikan Nabi pergi jauh hatta la yarau ahadun, dan Nabi akan pastikan siapa pun tak nampak Nabi. Jadi hadis nombor 2 ni nak jelaskan hadis pertama tadi. Hadis pertama kata Nabi nak buang air akan pergi jauh. Jauh tu maksud jauh apa? Adakah kita nak buang air kita kena keluar pergi jauh? Lagu tu kah? Hadis nombor 2 main terang. Pergi jauh sebab la yarahu ahadun, tak mau bagi siapa tengok. Oh, baru kita faham. Apa maksud Imam Abu Daud susun macam ni? Cerita ni cerita bila ni? Cerita bila ni? Buka dalam syarah dia cerita ni Mughirah bin Syu'bah cerita peristiwa ni berlaku masa perang Tabuk. Perang Tabuk, bila selesai perang Tabuk, para sahabat semua ni pagi tu nak sembahyang subuh Jumaat ramai-ramai. Rasulullah berasa nak qada hajat. Maka Rasulullah dengan Mughirah bin Syu'bah ni dia pergi ke lain sikit. Maka Mughirah bin Syu'bah tunggu di sini, maka Rasulullah pergi jauh lagi seorang-seorang untuk qada hajat. Lepas tu barulah Rasulullah panggil Mughirah untuk mai bagi air, Nabi wuduk, kemudian Nabi mai balik baru pergi sembahyang Jumaat subuh. Masa tu sembahyang depa dah sembahyang dah. Yang jadi imam siapa? Abdul Rahman bin Auf. Jadi antara sahabat yang pernah jadi imam kepada Rasulullah dalam sembahyang Jumaat
Abdul Rahman bin Auf, keistimewaan dia. Ingat tu. Abdul Rahman bin Auf antara sahabat yang Allah pilih. Dia pernah jadi imam kepada Rasulullah dalam solat subuh. Peristiwa tu hadis ni lah. Baik. Selesai bab pertama. Bab ringkas lah. Ringkas ya. Walaupun 4,800 tapi kita boleh habis insya-Allah saat ya. Satu hadis dia bawa pendek-pendek ya. Nak bagi kita faham ya. Boleh. Baik, saya terus nak bab kedua ni. Malam ni saya target sampai habis muka surat pertama. Baru tuan-tuan nampak jalan cerita kitab ni lagu mana. Baik. Boleh tuan-tuan laju sangat tak? Saya slow sikit. Bab yang kedua. Slow je tu. Babur rajuli yatabawwa li baulihi. Bab pada menyatakan macam mana? Rajul ini lelaki tapi li umum dia maksudnya dia mewakili semua, maksudnya lelaki perempuan lah. Bab pada menceritakan untuk seseorang itu nak cari tempat boleh bah kencing. Ni bagus ya ni. Tapi hadis ni sebenarnya kalau baca kat Malaysia, tuan-tuan macam tak. Buat apa kita pun ambil tanda. Hadis ni patut baca kat India, kat Pakistan, kan, kat Saudi, pergi Mekah nak kencing di jalan kan. Patut baca hadis ni. Kadang-kadang bila kita dengar, kita kata lagu, duduk dengar. Nak cerita berapa hadis ni? Tak. Sebab kita duk biasa buat elok dah. Tapi kita dengar je lah pahala kan. Kita tak boleh skip kan. Baik, bab hadis bab nombor 2 ni, bab pada menyatakan cara-cara nak cari tempat untuk kencing. Nak cerita berapa kita ada tanah dah. Tak dengar dulu. Baik. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Ahmad, akhbarana Abu Tayyah, qala haddatsana Syaikhun qala lamma qadama Abdullah bin Abbas al-Basrah fakana yuhaddis an Abi Musa fakataba Abdullah ila Abi Musa yas'aluhu an asya fakataba ilaihi Abu Musa inni kuntu ma'a Rasulullah dhata yaumin fa arada an yabula fa ata damasan fi asli jidarin fabala thumma qala idza arada ahadukum an yabula falyartad li baulihi mawdi'an. Baik. Hadis yang kedua ni cerita apa? Abdullah bin Abbas satu hari dia pergi Basrah. Maksudnya Rasulullah dah tak ada dah. Jadi para sahabat pergi berhijrah ni. Amr bin Al-As pergi Mesir, apa nama ni? Abu Ubaidah Al-Jarrah pergi Damsyik. Abu Musa Asy'ari pi Iraq, pi Basrah, Abdullah bin Abbas duduk di Madinah. Jadi sahabat pi merata. Sebagai sahabat duduk pi merata itulah yang ilmu tu berkembang merata ni. Jadi tuan-tuan, adakah semua sahabat Nabi dengar semua hadis Nabi? Di situ ke? Tak, ya tak. Ada hadis yang sahabat A dengar, sahabat B tak dengar. Ada hadis yang sahabat C dengar, sahabat D tak dengar. Jadi masa Nabi dah tak ada dah, apa kerja para sahabat? Depa duk jumpa aku duk ulang kaji. Ada hadis yang hang dengar satu hari yang aku tak dengar. Cuba cerita tengok. Akak duk jumpa lagi tu. Kita tak main kuliah. Ya. Esok kita jumpa kawan maaf di kedai, kita semalam aku tak pergi kuliah. Ustaz ayat tajuk apa? Kawan pun cerita. Lagu itulah. Ya. Maka Abdullah bin Abbas satu hari dia mengembara, dia pergi di Basrah. Di Basrah masa tu Abu Musa Asy'ari dari sana. Ya, sahabat Nabi lah. Ya. Maka sampai di Basrah dia tulis surat ke Abu Musa. Abu Musa, ada apa-apa hadis pasal apa-apa bahasa Rasulullah yang Nabi ceritakan hang ataupun ada kejadian hang dengan Nabi saja yang kami semua tak ada, aku nak tahu. Perbuatan meminta hadis ni juga minta riwayat. Ini ilmu ni. Maknanya dulu hadis bukan sahaja dengan cara akhbarana, hadatsana, boleh juga minta surat, minta tulis. Maka baca. Baik. Yaktubu lana, tulis mai kat saya. Baik. Maka Abu Musa Asy'ari pun tulislah beberapa benda yang hanya dia dengan Nabi yang masa tu, orang lain tak tahu. Jadi hadis kita tak boleh suruh. Man su'ila an ilmin alimahu thumma katamahu uljima yaumal qiyamah bilijabin minan nar. Siapa yang ada satu-satu ilmu, orang tanya dia tapi dia tak mau jawab, dia tutup mulut pasal dia takut orang potong gaji ke, takut orang tak kawan dengan dia ke. Maka hari akhirat Allah akan kekang mulut dia dengan kekangan api neraka. Masa tu kena bercakap benar, tak boleh sembunyi. Qulil haq, kata benar. Walau kana murrah, walaupun baik, kena cakap betul. Baik. Maka Abu Musa pun hantar dekat Abdullah bin Abbas balik. Masa ni Nabi dah tak ada orang.
Ya, baik. Cerita apa ni? Kata Abu Musa, inni kuntu ma'a Rasulullah. Satu hari aku dengan Nabi, aku ikut Nabi seorang. Baik. Zata yaumi, satu hari. Dalam kami duduk perjalanan, dua orang kami musafir, dua orang yang ni. Ya. Fa arada ayyabula. Nabi berasa nak terkencing. Nabi berasa nak terkencing. Ustaz, Nabi kencing ke? Nabi manusia kan. Nabi berasa nak terkencing. Fa atadamasan fi asli jidari. Maka Nabi pun pergi jauh, cerita tadi. Tapi hadis ni ada tambah lagi. Tuan nampak tak bagaimana Imam Abu Daud pandai? Hadis mula tambah kedua tadi dia cerita pergi jauh, orang tak nampak. Hadis ketiga ada tambah sikit lagi. Pergi jauh, orang tak nampak. Tengok ni kata apa? Nabi pergi jauh, orang tak nampak. Nabi mendatangi satu kawasan yang macam berdinding, jidar, ada dinding sikit. Damasan. Damasan ni adalah tanah yang serak ayak. Damasan ni tanah yang serak ayak. Maksudnya bila kencing, dia serak terus. Bahan tu. Ni Imam Abu Daud. Hadis ketiga dia lebih tinggi sikit lah, dia tambah sikit lagi. Kita tengok lagi. Hadis keempat dia tambah lagi. Baik. Maka okey. Apa nama ni? Damasan tanah yang tak percik. Okey. Lepas Nabi kencing buang air, Nabi patah balik dah habis selesai cuci, Nabi kata dekat Abu Musa, "Idza arada ahadukum ayyabul falyartad li baulihi mawda'." Kalau sesiapa dalam kalangan kamu nak pergi kencing, pergi cari tanah ataupun tempat yang ayyabul falyartad li baulihi, yang mana kencing tu dia la yartad. Apa maksud radda? Dia patah balik, dia merecik balik. Tu main hukum fiqh. Jangan kencing di tempat yang bila kita kencing dia merecik naik balik. Nabi tak bagi. Pasal tu zaman dulu tanah ni pilih pula bukan tanah keras, tanah yang serak ayak. Zaman law ni tak payahlah pergi cari tanah. Kalau kita ikut hadis ni pergi cari tanah. Dah. Zaman law pergi tanah lah. Tanah law lagi keras. Kan? Lagi keras daripada tanah. Jadi merecik balik. Jadi kena buka serak lah. Kencing duduk lah. Kencing diri boleh tak? Kencing diri boleh tak? Kencing diri boleh tak? Ada bab bulan depan. Ada bab tentang mencatatkan bulu qaiman, kencing berdiri. Tuan kena main. Kalau saya tak kena buang ni ya. Nampak muka macam cemuih dengan saya ni. Tuan, boleh ni? Garang-garang masih makan tiga tu. Baik. Maka yang tu saya cerita bulan depan lah. Saya tak mau bagi serabut lagi pening kepala lah. Tapi diri boleh ke tak boleh? Duduk lah ni. Lagi tak main tajuk ni, duduk dulu. Duduklah lagi elok. Kan? Pasal ambil daripada semangat hadis ni agar dia tak merecik patah balik. Kalau merecik jadi ke mana? Kita memikul najis, tak sah sembahyang. Tapi dalam fiqhul manhaji ada sebut qaul mu'tamad mazhab Syafi'i, kalau merecik sikit dan kita pun tak perasan, tak nampak, tak ada kuasa nak cari, tu dimaafkan pada syarak. Tapi kalau kita berasa di seluar ni merecik lagu mana basah penuh seluar, kita tahu sini meruah kencing diri ni kan, yang tu tak boleh ni kita dah jaga dah, dah selok dah, duduk dah, dia merecik juga, kita pun tak tahu kita merecik sikit sangat ni, susah nak elok dah. Contoh pergi supermarket kan, kencing, jadi kita pun dah selok semua dah, tapi tak kuat merecik, kuat merecik tu. Yang kuat tu dalam mazhab kita aja maaf pada syarak. Pasal kita tak ada kuasa dah. Sebab takut nanti orang bagi alasan. Oh, seluar aku kena kencing dah kot, tak boleh sembahyang. Dia tinggal sembahyang pasal dia duduk berasa takut seluar dia merecik. Yang tu syarak kata kalau kita dah pastikan tak merecik juga kita tak tahu, maaf pada syarak. Tengok fiqhul manhaji sebut. Boleh. Agar kita tak rasa macam agama kita ni renyah. Tujuan mengaji agama tak mau bagi nampak agama ni renyah. Sebenarnya bila kita mengaji, lagi kita rasa agama ni mudah sebenarnya. Inna dina yusrun, kata Nabi. Agama ni senang. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Sesiapa yang dia buat agama ni bagi jadi rumit, akhirnya dia akan ditinggalkan orang. Betul tak? Kita tengoklah. Kalau ada orang dia letak macam-macam syarat dalam agama ni, dia reka, dia tambah, dia bagi rumit orang, akhirnya orang akan tinggal pergi tempat lain, pergi cari ustaz lain, pergi cari jemaah lain. Ini begitu.
Maksud sifat agama tu tak mau bagi dia tekan orang lama-lama dah. Dia bagi mudah. Cuma kita tak boleh ambil mudah lah. Baik. Boleh? Baik. Okey, sambung lah. Jadi saya ingat ringkas. Terus saya nak pergi nombor 3. Saya ingat saya nak berhenti betul-betul memang yang Isyak boleh tak? 7 minit lagi, no? Alam pertama ni tak boleh lama-lama, sikit je. Baik. Jadi dalam hadis takat 3 kita baca tadi ni, kita faham apa Nabi ajak kita pi jauh. Orang tak boleh tengok. Kemudian yang ketiganya cari tempat yang ayat tak patah balik. Okey, zaman now ni macam mana ustaz? Tandas kita kena buat di luar ke? Tandas dalam rumah kena buat di luar ke? Imam Buddha ada cerita lah ni tuan-tuan. Ada bak kencing menghadap kiblat, apa cerita dia? Apa hadis dia? Ada bak. Itu 2 bulan depan. Baik. Tak apa. Habis tu tandas kena buat dekat luar kan? Pasal hadis Nabi kita nak kencing berak pinjau. Tak. Hadis ni manat ataupun illah. Tujuan hadis ni Nabi nak kita apa? La yarahu ahadun. Siapa pun tak nampak. Maka tujuan hadis ni bukan Nabi nak suruh pergi jauh, tapi sebab zaman Nabi tak ada tandas yang proper. Nanti ada hadis di penghujung usia Nabi, masa tu dah ada dah tandas yang dekat dengan rumah Rasulullah. Masa tu Nabi kencing di situ. Nabi tak pergi jauh dah. Tapi era-era awal tu memang Nabi pergi jauh. Siti Aisyah juga pergi jauh. Memang jadi tradisi dah macam tu. Orang jahiliah tak pergi jauh, berak pergi di pintu ya. Tapi Islam ajar pergi jauh sampai siapa pun tak nampak. Baik. Jadi zaman kita lah ni tandas dalam rumah dekat. Boleh tak kencing, berak? Boleh tak? Salah tak? Tak salah, pasal kita tak langgar hadis ni. Hadis ni kata apa? Tujuan dia bukan pergi jauh. Tujuan dia la yarahu ahadun. Siapa pun tak nampak. Maka tu salah dia buat tandas cermin tu. Tengok di hotel dia buat tandas cermin. Kita nak mandi pun tak gemuk. Buat tandas tutup betul-betul lah. Masuk tandas tutup pintu. Huduh tuan-tuan tak tutup pintu. Saya cerita ni ada kamera. Cerita dia ada faham. Saya pergi mesyuarat bulan lepas. Bukanlah mesyuarat. Mesyuarat taklimat daripada kerajaan negeri Pulau Pinang kepada semua pengetua-pengetua sekolah agama, sekolah di Pulau Pinang. Saya pergi. Saya pengetua tak? Saya wakil pengetua. Saya muda lah. Situ semua pengetua-pengetua lah. Bukan sekolah agama, seluruh sekolah. Sekolah Cina lah, sekolah Melayu lah, sekolah Tamil ada lah. Di Komtar. Taklimat lah pasal mereka punya program untuk budak sekolah ni lah. Habis taklimat tu saya kencing. Saya pun pergi tandas. Saya masuk jambat, kencing lah. Saya keluar lah satu orang pengetua tu. Saya tak kenal siapa, tak apalah, tak mengumpat kan. Tua dah tuan-tuan. Cara muka tu nak pencen tuan-tuan. Kencing berdiri dekat kok luar tu. Salah kan? Tak salah, tapi nampak huduh perangai dia tu. Jambat, 2 jambat sebelah kosong. Hang masuklah jambat. Tua dah. Dengan buka seluar sekerat bawah. Cerita dalam masjid buka seluar sekerat. Bayar pok kita ni kan. Jambat kosong. Kalau kata jambat ada orang lain cerita kan. Ni kira mengumpat. Tak mengumpat kan ni nak mengajar. Salah ke? Tak salah. Cuma dia lari pada hadis ni. Hadis kita apa? La yarahu ahadun. Orang tak nampak. Jadi kencing salah ada kencing di R&R yang duduk diri. Tak payahlah tuan-tuan. Tonton orang mengaji ni masuk jambat. Tahan juga Ustaz. Tak tahu gamuk lah. Keluar. Kalau saya tak keluar lah. Kencing di luar tu. Perempuan saya tak tahulah. Laki kan dia ada orang menjantai kencing di luar tu kan. Ramai-ramai kan. Tak masuk pergi di situ lah. Tahanlah Ustaz masuk jamban juga. Huduh lah. Saya kena nak tergelak apa dah. Bukan mengetua Cina, India, Melayu. Tak padan. Jangan buat lagu tu. Baik. Jadi hadis ni kata apa? Yang pokok dia orang tak nampak. Jadi buat pintu, buat tandas, buat pintu. Dan bila masuk tandas tutup pintu. Ada semua perangai orang masuk tandas tak suka tutup pintu ada. Ada orang tu ada berlambak. Siapa biasa duduk asrama dia tahu. Kawan-kawan ada perangai gitu kan. Dia takut dia tutup pintu. Dia jadi seriau. Kawan saya ada 3-4 orang gitu. Bukan kata seorang, tu 3-4 orang. Masuk tandas dia tak suka tutup pintu. Dia tolak sekali dia kutu ya. Kita boleh nampak lah paha dia tu. Dah ada orang kena bersepah tak kunci pintu. Dia takut seriau, takut pengsan ke apa nanti apa senang nak main. 5 tahun belajar dengan dia tak pernah pengsan lah. Tapi dia jadi seriau. Dia bayar teruk hantu main pada atas. Tutup pintu, kunci. Tapi yang tua-tua lah tak mahu kunci pintu tak apalah. Sendai sikit. Kalau nak senang nak masuk jadi apa-apa kan. Tapi jangan buka pintu. Saya nak bagi orang tak nampak. Baik. Saya terus nak pergi hadis seterusnya. Saya nak habis hadis yang nombor 4. Malam ni kita dapat 4 hadis lah. Ni tadi 3 selesai dah.
Jadi air jangan cari tempat kawasan kerah yang bila kita kencing dia patah balik. Kalau habis kena berdiri juga tak ada cara ni, sinting seluar. Saya nak sinting tak? Tunjuk tuan-tuan. Tak boleh kan? Pakai seluar kata. Sebab tu kalau pergi mana-mana pakai jubah senang. Tarik kain senang. Tapi kalau pakai seluar kan, kemudian tak boleh nak duduk dah. Nak kena berdiri juga, sinting seluar tu bagi tinggi sampai tak bohong ni. Kau kalau dia percik kat betih, kita boleh basuh dia keluar. Kan? Kita dah sinting sampai atas bawah dah. Nak mercik juga, kita pun tak tahu. Maaf pada syarat, tak ada masalah. Ya? Baik. Siapa dia tak mau berhok ni? Okey, baik. Hadis nombor 4. Masuk bab yang ketiga, hadis nombor 4. Betul ya? Tadi bab pertama 2 hadis. Boleh tak sikit ni? Bab kedua 1 hadis. Dia 3 dah. Okey. Bab ketiga hadis nombor 4. Maksudnya lah. Baik. Sebab yang ni penting juga. Saya tak boleh tinggal tuan-tuan tergantung lagu tu. Kena habis ni. Hadis nombor 4 iaitu bab ketiga. Babu ma yaqulur rajul idza dakhala khala. Bab apa yang perlu seseorang itu kata bila masuk tandas. Allah kita tahu dah. Itulah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is itulah. Nanti saya tengok hadis tu. Ya, baik. Saya skip tu lah nama perawi ni lah. Saya minta izin nama seorang-seorang ni saya skip. Pasal nak ligan masa kan. Okey. Boleh? Aku dah terbakar ke apa ke? Baik. Tapi tak boleh skip juga tu lah. Saya baca habis lah. Hormat ulama kita baca juga. Haddatsana Musaddad, haddatsana Hammad bin Zaid wa Abdul Waris wa an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik. Jadi hadis ni Anas bin Malik pula cerita. Baik. Anas bin Malik kata, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-khala qala an Hammad Allahumma inni a'udzubika. Wa qala an Abdul Waris a'udzu billahi min khubuthi wal khaba'is. Kita bisa dengar kan? Baik. Apa makna hadis ni? Habis sikit ni. Qala Abu Dawud rawahu Syu'bah an Abdul Aziz Allahumma inni a'udzu bika wa qala marrah a'udzu billah wa qala Wahai falyatawa'az billah yata'awwaz billah. Baik. Hadis ni Imam Abu Dawud berkata Anas bin Malik. Okey, sini Zan. Hadis ni dibawa pada satu orang. Okay, Nabi abang nak masuk tandas baca doa ni. Siapa cerita? Anas bin Malik. Masalah dia bila dia turun. Anas bin Malik turun kat siapa? Abdul Aziz bin Suhaib. Turun pada Abdul Waris, turun pada Hamad. Masa duk turun tu dia Abdul Aziz bin Suhaib anak murid bukan seorang. Kata 3 orang. Jadi turun kat 3 orang. 3 orang ni turun lagi. Betul tak tuan-tuan? Dekat tu faham? Masa duk turun ni dia menjadi tertambah 1-2 perkataan. Itu yang Imam Abu Dawud kata. Kalau daripada Hammad Allahumma inni a'udzubika. Dekat tu ya. Okay. Kalau daripada Abdul Waris a'udzu billahi min khubuthi wal khaba'is. Dekat tu. Baik. 2 jalan dah. Padahal nanti hujung ni semua mereka Anas bin Malik ya. Tapi zaman berganti zaman, kita habaq kat orang, dia kadang-kadang dia bertambah kan maklumat kan. Dia tambah kena cakap. Orang dia bagi riwayat bermakna, orang nak terang. Baik. Kata Abu Dawud, ada riwayat orang lain. Syu'bah an Abdul Aziz dia kata, yang Nabi suruh baca, yang Nabi baca, bukan Nabi suruh baca, yang Nabi baca. Ada beza tu. Allahumma inni a'udzubika. Dekat tu saja. Okey. Kemudian satu lagi a'udzubillah saja. Nak masuk tandas baca a'udzubillah pun ada hadis. Okey. Yang satu lagi, okey, semua hadis ni sahih kata Ibu Dawud. Dia cek semua ni sahih. Semua ni sahih. Okey, baik. Cuma masalah dia ada satu lagi hadis. Satu lagi hadis daripada jalan Wahid. Hadis yang sama lah, tapi bila turun mereka Wahid macam tu. Wahid kata Nabi abang apa? Bila kamu masuk tanda, falyata'awwaza billah.
Okey, kaedah dia apa tuan-tuan? Ada fa amar tu. Suruh. Bila jadi lagu tu suruh, maknanya wajib. Bila kata wajib tak buat, dosa. Masuk tandas tak baca doa ni, berdosa. Tapi jangan buat muka jekir lagi, tak habis lagi. Okay. Baik. Sebab ada fa li amar, li suruhan. Bukan Nabi buat saja, Nabi buat dan Nabi suruh. Fal yata'awwaz billah. Masuk tandas hang kena baca auzubillah juga. Suruh li amal. Suruhan. Baik. Tapi hadis ni sahih tak? Sahih. Berbanding hadis tadi yang khubusi wal khaba'is tu pun sahih juga. Tengok. Bertentang dua sahih. Ni sahih, ni sahih. Jadi lagu mana? Baik. Maka Imam Buduk yang akan tengok. Mana tengok? Dia tengok okey, yang ni kuat. Tapi antara kuat lawan kuat, yang ni lagi kuat. Maka yang ni jadi korang kuat. Korang kuat ni nama dia syaz. Ingat tak? Tak apalah, tak ingat, tak apa. Mudah-mudah ni kena ingat. Yang korang kuat ni nama syaz. Hadis kuat lawan dengan kuat, yang kalah antara kuat ni nama dia hadis syaz. Tuan-tuan tengok tak video bang ni? Yang kata supercar tu, Mustang tak termasuk. Biasa orang yang tengok Facebook susah. Kan kita Mustang tak termasuk supercar, tapi antara semua supercar ni Mustang paling lekeh antara yang elit dia katakan. Lagu tu kan. Antara yang sama-sama kuat ni, yang kurang sikit nama dia syaz. Okay, baik. Kalau ada hadis ni lawan dengan hadis ni kuat, hadis ni tak kuat. Tak kuat lawan kuat. Berselisih. Maksud berselisih tak sama. Maka hadis ni jadi mungkar, hadis mungkar. Bukan hadis tu ajak buat mungkar tak, mungkar. Tapi kalau kuat sama kuat, yang kalah tu jadi hadis syaz. Bila hadis tu jadi hadis syaz, maka gugurlah yang kata wajib baca doa tu. Sebab yang lagi kuat kata Nabi bila masuk, Nabi baca doa. Maknanya dia jadi apa? Jadi apa tuan-tuan? Jadi sunat lah. Sunat lah. Bukan Nabi kata aku baca doa, hampa kena baca. Bila hampa kena baca, dia qarinah wajib buat. Kelas tuan-tuan. Jadi sebab tu yang kita ada baca doa masuk tandas, kadang kita baca, kadang kita tak baca kan. Tapi kalau baca jadi sunnah. Baik. Adakah baca doa masuk tandas ni? Sebab dalam ni kata Nabi minta berlindung dengan Allah daripada khubuthi wal khaba'is. Syaitan jantan, syaitan betina kan. Baik. Jadi ada satu lagi hadis dalam riwayat yang lain, apa nama ni, Siti Aisyah riwayat, ada satu Siti Aisyah riwayat. Apa nama ni, yang Nabi okay, macam ni. Ada satu lagi pemahaman orang kata nak masuk tandas selain pada baca doa kena pakai kepiah. Ingat tak? Saya tu suruh orang cikgu 2 jam saja. Siapa kencing tak pakai kepiah, syaitan kencing tak bala. Tuan-tuan dah nak zaman tu. Kau zaman saya seorang. Jadi saya pun masuk tandas nak kencing tak tengah tak bala. Kepiah tak pakai. Dia tak? Macam saya seorang lah. Saya seorang kot dong. Jadi dulu cikgu-cikgu ajak nak masuk tandas kencing kena tutup kepala. Kalau tidak kencing, setan kencing dah kepala. Baik. Ada asas. Ada asas. Ada asas. Cuma tak ada satu hadis pun yang Nabi ajak kata siapa yang kencing tak pakai kepiah, setan kencing tak kepala tu tak ada. Tapi Nabi masuk tandas pakai kepiah, ada cerita tak? Ada. Siapa riwayat? Siti Aisyah. Siti Aisyah kata Rasulullah SAW iza dakhala al-khala ghatta'u ra'sahu wa iza dakhala ahlihi ghatta'u ra'sahu. Nabi setiap kali nak masuk tandas ataupun nak pergi tempat buang air, Nabi akan tutup kepala. Dan bila Nabi nak pergi jumpa ahli keluarga ramai pun Nabi akan tutup kepala. Jadi hadis tu jadi dalil kata masuk tandas tutup kepala. Cuma tak ada hadis yang kata tutup kepala ni selamat daripada untuk lindung daripada syaitan. Jadi tak ada ke? Nanti tak habis lagi. Baik. Kemudian dalam Sunan Baihaqi juga Imam Baihaqi riwayat hadis yang kata Nabi kata laisa jiza'uhu wa qatta iza dakhala al-khalla labisa hiza'ah. Maksudnya ini hadis Baihaqi. Cerita Nabi ketika mana masuk tandas iza dakhala al-khalla labisa hiza'ahu. Maksudnya apa? Wa ghatta ra'sahu. Nabi ketika masuk tandas, ni Sunan Baihaqi,
Nabi akan pakai slipper dan Nabi akan pakai kepiah tutup kepala. Baik. Boleh tuan kat tu? Baik. Okey. Tapi hadis tu semua, tengok dia punya status dia, dia marfu'. Marfu' maknanya sampai dekat Nabi. Itulah kana Rasulullah, maknanya hadis tu terus sangkut dekat Nabi. Nabi buat. Tapi status dia dhaif. Bukan dhaif maknanya hadis tu salah dah, tapi kekurangan markah. Tapi ada satu hadis lagi sahih, tapi bukan Nabi buat. Dia mauquf, Abu Bakar buat. Memang Abu Bakar buat. Pakai kepiah, pakai tutup kepala, masuk tandas. Jadi ulama tengok antara hadis Abu Bakar buat sahih dengan hadis Nabi buat dhaif, sama, perbuatan ni sama. Boleh tak kawan ni tolong kawan ni? Boleh. Tapi tak berapa cukup kuat pasal Abu Bakar bukan Nabi. Tetapi Abu Bakar nak tiru siapa kalau bukan Nabi? Ya tak? Jadi dalam mazhab Syafi'i ajak kita. Itu kerja ulama fiqh, dia susun pula. Ulama hadis dia macam ahli farmasi. Dia pilih ubat. Nah. Dia nak rawat, dia tak reti. Orang fiqh macam doktor, dia tak reti ubat. Tapi mai kat dia ubat, dia reti nak buat. Lagu tu. Lah hak jadi bergaduh pasal kawan ni hak buat ubat, kawan ni nak berubat. Kawan tu berubat, dia pula cari ubat. Bergaduh. Lepas tu saya tak mau ajak fiqh ni. Saya nak ambil contoh hadis ni mengikut mana. Lebih pada tu tuan-tuan kita bincang ustaz-ustaz lain lah. Baik. Dia bunyi teruk, dia ni suruh berhenti terus. Okay lah ni habis dah ni. Habis dah. Saya nak terang kan. Jadi dalam Majmu' Syarh Muhazzab, siapa Imam Nawawi sebut? Imam Nawawi kata qala Imam Haramain wal Ghazali wal Baghawi wal akharun. Berkata Imam Haramain, Imam Ghazali, Imam Baghawi dan semua imam-imam yang lain. Semua daripada atas tu, semua imam-imam mazhab Syafi'i tu. Muzani, Buwaiti, Baghawi, Ghazali. Imam Nawawi kan kurung ketujuh. Dia kata tok imam yang kita ni semua mazhab kita kata, yastahabbu alla yadkhula al-khala makshuf ar-ra'si. Ikut mazhab kita, Imam Nawawi kata mustahab, maknanya apa? Seeloknya Imam Syafi'i pandang benda ni elok, baik, kan? Sunat bagi sisi kita masuk tandas janganlah dalam keadaan kepala terbuka. Maksudnya pakai kepiah pun tak apa, tutup dengan apa-apa pun tak apa. Tapi kalau terbuka juga salah tak? Tak salah. Cuma di sisi mazhab kita berdasarkan hadis ni dengan hadis tadi, seeloknya Imam Syafi'i suka kalau kita tutup. Sebab nak kata tak ada dalil, Imam Sayyidina Abu Bakar buat hadis sahih. Jadi itu bukan kerja kita, itu kerja Imam Syafi'i lah. Yang tengok ada susun. Okey. Jadi kesimpulan dia lagu ni. Mazhab kita seeloknya masuk tandas janganlah dalam keadaan kepala terbuka. Perempuan tak ada masalah. Pasal dia mana pakai tudung lah. Kita ni, ya. Jadi kalau dia elok dah pakai kepiah, masuk tandas jangan buka. Keluar sagi nak ambil ayat sembahyang barulah buka. Wallahu taala a'lam. Maka demikianlah kitab Sunan Abu Daud. Yang ni baru kitab taharah. Jauh pergi perjalanan kita ni. Nanti dia akan main kepada sampai semayang jenazah lah, apalah, macam-macam lah. Sampai 4,800 lah. Tuan-tuan fikir, tengoklah lagu mana. Bincang, tengoklah lagu mana. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin.